bagi saya ada paling tidak 3 nilai utama yang membezakan di antara politik lama dengan politik yang baru yang kita telah remajakan. Rejuvenated politics. Dan di hujung nanti bila saya selesai menjelaskan tentang 3 nilai yang membezakan ini, saya yakin kita akan, terutamanya ahli-ahli politik senior ini akan merasakan bahawa orang muda bukan ancaman, tapi kita adalah suatu shareholders yang sama-sama berkepentingan untuk kita majukan negara dan parti masing-masing. Pertama, apa nilainya? Yang pertama, yang paling utama bagi saya adalah kita kena ingat, saya sebutkan lagi sekali bahawa apa yang saya sebutkan ini tidak bermakna parti politik itu harus menjauhi ataupun membuang ideologi masing-masing. Parti seperti UMNO dan PPBM sebagai contoh yang berpegang dengan ideologi nasionalisme, mungkin berbeza sedikit di situ antara dua parti. Mereka bahkan bagi saya terus erat berpegang kepada ideologi masing-masing. Begitu juga Amanah yang berpegang dengan ideologi Islamisme, ada orang yang kata post-Islamisme itu forum yang lain. Juga PAS yang juga merupakan parti Islamis, ya. Dan juga parti-parti lain, sama ada yang Social Demokrat yang berpegang dengan idea-idea demokrasi dan sebagainya, mereka harus terus mendakap erat nilai dan juga bukan nilai, ideologi parti masing-masing. Pada masa yang sama, 3 nilai ini adalah nilai bersama yang harus didakap oleh setiap parti politik walaupun berbeza ideologi. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita harus lari jauh daripada feudalisme. Nilai-nilai dan juga budaya feudal itu harus kita lari jauh daripadanya. Dan bila kita sebut tentang budaya feudal, biasanya orang pembangkang ini, saya sendiri parti pembangkang ini, kita akan tala pada UMNO. Ya, parti yang feudal, parti yang tertegak di atas dipanggil politik naungan, patronage politics. Tidak salah, betul bagi saya. Cuma kita jangan bersenang-senang seolah-olah benda itu tidak berlaku di dalam parti kita pembangkang. Kerana sebagaimana yang kita semua tahu, tidak perlu dihuraikan, satu rahsia terbuka, budaya yes man di dalam parti berlaku di dalam parti pembangkang pun, ya. Budaya membodek, kalau kasar sikitnya, menjilat kepimpinan berlaku di dalam parti politik walaupun pembangkang. Semua ini adalah titik-titik jalan-jalan menuju kepada patronage politics, politik naungan, yang mana merupakan di antara natijah yang paling besar kepada budaya dan pemikiran feudal di dalam politik. So itu nilai pertama yang kita kena jauhkan betul-betul. Apa guna kalau kita ketengahkan pemimpin muda, tetapi pemimpin muda yang bawa beg pimpinan utama tidak menambah nilai, hanya mengurangkan berat beban yang dibawa oleh pimpinan utama, literally. Bukan beban idea, bukan beban tanggungjawab, beban pegang beg. Satu. Yang kedua adalah tentang yang pertama tentang nilai feudalisme itu harus dibuang jauh. Yang kedua adalah tentang keterbukaan. Ya, tentang keterbukaan di dalam politik. Tidak kisahlah kita ini daripada ideologi parti apapun, tetapi kita bersedia untuk engage, discuss dan juga untuk menerima idea daripada pelbagai pihak. Bukan sahaja daripada parti kita, bukan sahaja daripada kalangan politician, tapi juga daripada kalangan masyarakat sivil. Dan ini saya kena tekankan. Kenapa? Sebab di zaman semua orang mahu menjadi demokrat, semua orang mahu dilihat sebagai seorang yang progresif, semua orang mahu dilihat sebagai seorang yang terbuka, kita harus berhati-hati dengan demokrat jadi-jadian. Demokrat yang di luarnya dilihat sebagai orang yang paling terbuka, orang yang paling meraihkan kepelbagaian, tetapi mereka hanya mendengar untuk membina image. Hakikatnya tidak satu pun pandangan itu benar-benar diraihkan, benar-benar diambil kira di dalam proses pembuatan keputusan. Dan yang ketiga, yang bagi saya sangat penting adalah politik idea. Nilai politik idea itu harus menggantikan politik sentimen. Bagi saya dalam demokrasi yang sihat, kita harus raihkan, walaupun mungkin kita tidak setuju dengan konservatisme di dalam politik. Baik konservatisme itu dari sudut ras, UMNO, mungkin PPBM, saya tidak tahu, dan juga konservatisme di sudut agama, politik agama yang dibawa oleh PAS. Kita tidak bersetuju, tapi kita tidak boleh menghalang per se, ya, semata-mata terus menghalang. Tetapi
bawalah ideologi apapun, kita harus mengetepikan sentimen, mengangkat idea. Betul, kamu memperjuangkan Islam, PAS contohnya, tetapi jangan bermain sentimen agama yang sempit. Betul, UMNO memperjuangkan Melayu, kebangsaan, tetapi jangan bermain sentimen bangsa yang sempit. Kemukakan apa idea kamu untuk mengangkat bahasa Melayu contohnya. Kemukakan bagaimana pemerkasaan agama Islam dari sudut polisi negara. Idea, bukan sentimen politik. Bila timbul isu tabung haji sebagai contoh, isu umat Islam yang sensitif, dituduh Pakatan Harapan ketika itu sebagai menjual aset-aset tabung haji. Terbukti salah. Ketua Pemuda UMNO tarik balik kenyataannya. Ya, malu dia. Tapi hakikatnya fitnah itu telah berleluasa kerana apa? Sentimen sempit politik kaum dan agama. Okey, saya nak celah sikit berkenaan dengan sentimen sempit agama dan ya, cuma sebelum itu, konklusi saya kepada jawapannya adalah 3 nilai ini dari moderator Cik Mastura. Kalau 3 nilai ini berada pada orang tua, orang tua itu tidak perlu berundur daripada politik. Ya, dan kalau 3 nilai ini tidak ada di dalam orang muda, they have no place in politics. Ya, kerana yang mencirikan politik yang rejuvenated, politik yang kita telah remajakan itu bukan umur semata-mata, tetapi adalah nilai-nilai yang mereka bawa dan pegang. Ya. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.